Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Shadaqallahul azim, yang bermaksud yuqallibullahu al-laila wan-nahar, Allah menukarkan malam dan siang silih berganti. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, sesungguhnya yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang celik mata hatinya berfikir. Suratun Nur, cahaya, surah yang ke-24 pada ayat yang ke-44 daripada 64 ayat pada juzuk yang ke-18. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita yang telah lama tertangguh, iaitu kitab Faridatul Faraid, kan? Ada lagi kitab kehilang dah kitab? Ada. Ingat hilang kan? Ke nama ustaz pun tak ingat dah benda. Tak apa, insya-Allah kita ingat lagi dah. Baik, jadi kita berhenti kat mana hari tu? Yang tu tak ingat ni dah. Muka surat 4 kat mana ayat dia? Menyempurnakan janji. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Syekh Wan Ahmad, ketiga, menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Keempat, ketiadaan melampaui singkat, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Bermula Islam itu. Baik, jadi ini dia sambung pada persoalan tajuk berkenaan dengan tanda beragama. Lama dah kita berhenti, kita ulang balik sikit atas dia supaya ingat balik. Pertama, dia cerita dulu tentang takrif agama tu. Apa makna agama? Agama ni bahasa Sanskrit Melayu kuno. Agama, sebab dalam Arab mana ada huruf ga. Jadi yang sebetulnya dalam Arab ad-din. Ad-din tu agama lah. Cuma kita Melayu sebut agama, tapi Arab tak sebut agama, Arab sebut ad-din.
Jadi apa makna ad-din? Ad-din itu kata ulama nizamul hayah. Apa makna nizamul hayah? Sistem hidup ataupun cara hidup. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan agama. Jadi bila kita tengok di IC kita tu tertulis agama Islam, maknanya apa? Sistem hidupku Islam. Ataupun dengan kata lain, cara hidup kita mesti Islam, baru bertepatan dengan apa yang ditulis agama Islam. Kerana makna agama tu cara hidup, sistem hidup. Jadi cara hidup tu pula apa yang merangkumi dalam cara hidup tu? Maka di sana yang paling asas, ulama memecahkan ianya kepada 4 bahagian. Bila disebut cara hidup tu 4 bahagian cara hidup. Pertama, cara hidup dalam masalah ibadah. Yang kedua, cara hidup dalam masalah muamalah. Ketiga, cara hidup dalam masalah munakahah. Yang keempat, cara hidup dalam masalah jinayah. Kemudian ada tambahan-tambahan yang lain lah. Antaranya ulama meletakkan siasah. Okey, baik, kita tengok yang 4 asas ni dulu. Apa yang disebutkan dengan ibadah? Ibadah merangkumi segala aspek penyembahan ataupun ada unsur-unsur penyembahan. Maknanya sembahyangnya, puasanya, sembelih korban apa semua, mesti ibadah itu mesti cara Islam. Ibadahnya ibadah Islam. Tak boleh ibadah cara agama lain. Yang ni yang banyak ni kadang-kadang masuk unsur-unsur agama lain dalam adat-adat kita. Jadi perbetulkan balik. Macam nikah kahwin, duk atas pelamin, ambil mana? Ada. Pada asal hukumnya al-aslu fil asya'il ibahah, kata ulama. Asal hukum satu perkara harus. Okey, asalnya duk atas kursi, duk atas pentas harus, tak ada salah pun duk atas kursi, takkan salah duk atas kursi. Kan? Jadi tak salah, tapi menyerupai tu jadi salah, tasyabbuh. Menyerupai cara orang yang bukan Islam atau kafir. Jadi kalau setakat kata ulama duduk saja kan, tanpa buat perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, dikira dimaaf, tak ada masalah. Contohnya buat pelamin untuk ahli keluarga sahaja, buat kenang-kenangan nak ambil gambar, itu boleh kata ulama. Ini ada satu pendapat yang mengatakan harus. Kita buat dalam rumah tempat tertutup, untuk ahli keluarga je, duduk atas tu nak ramai-ramai buat ambil gambar, buat kenangan. Nak ingatlah bila dia nikah itu, bila dia kahwin. Itu tak ada masalah. Kan? Jadi itu tak ada masalah. Yang masalah di khalayak ramai. Kenapa pergi tayang isteri kita pada khalayak ramai? Dalam pakaian pun sudah orang cakap melampau-lampau. Di sana dah ada unsur-unsur berlebih-lebihan. Kan? Lepas tu ditayang-tayang pula. Waktu nak merenjih-renjih pula dah salah satu pula lagi. Renjih tu tak apa lagi lah, pakai air mawar. Ni pengantin sampai tak semayang pengantin. Dah pukul 12 kompang bunyi. Nak berharap temu pengantin lelaki dengan pengantin perempuan. Nak jalan nak sama tu, sampai dekat kemah tu pula nak buat makan beradab. Makan beradab dah pukul berapa? 12.30 waktu tu. Kan? Duk main silang-silang tangan, silang lah kali terbelit situ. Yang ni nak suak dia, ni nak suak dia. Situ dah berapa minit dah, dah berapa lama dah. Dah sampai pukul 1. Azan Zuhur dah. Bunyi dah azan Zuhur, dia duk kalut situ lagi, duk main suak-suak apa semua. Sekejap lagi nak main potong kek pula. Kan? Lajak, duk ambil gambar pula. Ni salam pula dengan saudara mara. Ni saudara dari jauh, dari Singapura. Yang ni dari Mexico. Oh, datang jauh saudara. Salam habis semua, dah lajak sampai ke apa? Pukul 4 petang. Pukul 3, pukul 4 gitulah. Zuhur tak main lagi tu. Tapi dia bagus gaklah. Kan? Ahli jemaah surau Al-Taqwa. Jadi ada gak tersentuh, teringat, tak mayang pergi Zuhur. Tapi setan pula cucuk. Setan pun ada gak? Setan Taman Raya Mesra nama dia. Setan pun cucuk. Setan kata, relax sekali ni je tak semayang. Kan dia terus jadi kafir. Sekali ni je. Dah sebelum ni kan selalu semayang dah. Sekali ni je. Kan raja sehari. Bukan raja sehari dah, setan sehari.
Nampak? Tak mayang lah. Dia kata okey, baik, relax. Okey. Tak apa, tak mayang. Masuk asar pukul 4 dah. 4 lebih masuk asar. Juru kamera pula kata, dia barulah konon nak pergi ambil uduk. Kameraman pula kata, bang, bukan kita kena ada photoshoot lagi, outdoor. Ambil gambar pula, celah sawah apa semua. Kan? Tonggeng sana, tonggeng sini. Kan? Kadang-kadang kameraman lebih lagi. Dia menonggeng lebih. Nak bukan berganti, dia pula lebih. Nak ambil gambar lajak-lajak ke apa? Pukul 6 petang dah. Kat pukul 7 dah tengok senja, barulah nak pakat balik. Oh dah gelap dah ni, jom pakat-pakat balik. Balik kameraman pun balik, dia pengantin pun balik. Balik sampai rumah, ingatkan naklah sembahyang asar. Dah makcik pula daripada Kelantan tegur, cepat nak masuk bilik. Makcik kata, buka hadiah dulu, kita nak tengok gak hadiah apa dapat. Hadiah kan kotak-kotak. Buka hadiah pula. Buka hadiah dah sampai pukul apa buka hadiah? Sampai pukul 8 lebih, 8.30 kat pukul 9. Maghrib tak semayang, Zuhur tak semayang, Asar tak semayang, Maghrib tak semayang. Lepas habis buka hadiah, penat dah seharian tadi. Ambil gambar lah, salam orang lah, apa semua. Masuk bilik tidur isyak, lupa nak semayang. Lajak sampai pukul apa tidur? Sampai 12 tengah hari esok. Subuh pun tak semayang. Nampak? Satu hari tak semayang. Tu bukan apa nama raja sehari, setan sehari nama dia. 5 waktu straight tak semayang. Patut kalau jenis berantin gini, jangan renjih air mawar, renjih air longkang. Pengantin kata, apa musuh ni? Dah mu tak semayang? Apa renjih air wangi, renjih air najis lah. Sebab tak semayang punya orang. Musuh Allah, musuh Rasulullah, main-main dengan solat. Ini yang jadi, akhirnya jadi biasa. Bapak pengantin pun tak cakap apa. 2 kali 5. Ni tak kata apa. Sebab dah jadi biasa. Berlonggar-longgar dengan hal-hal ibadat. Mu nak sonok gembira-gembiralah. Mu tak nampak ke rezeki yang Allah bagi, jodoh siapa bagi tu? Allah bagi. Jodoh tu Allah bagi. Ucap syukurlah. Ni dak dengan meninggalkan solat dapat jodoh. Allahu akbar, teruk betul. Ada kata. Jadi biar ibadatnya mengikut cara Islam. Ibadat tadi masuk juga tadi tu munakahat nikah kahwin, biar ikut cara Islam. Jangan ikut cara kafir. Main baling-baling bunga. Ada baling bunga, dia baling ke belakang. Nak baling bunga, baling dengan pasu-pasu sekali. Main baling bunga sangat. Dia kata siapa sambut bunga ni, dia next dapat kahwin. Dia pula seterusnya kahwin. Baling-baling, Tok Kadi yang akad nikah tu dapat. Tok Kadi kata aku ada can. Ada kata ikut mana? Ada dalam kitab ke? Ada sunnah. Kalau tak Nabi buat tu, ada tak sahabat buat? Kalau tak sahabat buat pun, ada tak mana-mana ulama dalam dunia buat? Dah tu kita buat ikut siapa? Ikut Ali Mamak. Kita kan Islam. Bila Islam, ikut orang yang ikut Islam. Siapa orang ikut Islam? Ulama. Habis tak ikut dah. Ibadat, munakahat, apa lagi? Muamalat, jual beli, sewa, hukum jual beli apa semua, pinjaman. Muamalat tak ikut Islam, riba. Habis semua yang ada kat rumah riba belaka. Mujuh bini tak riba. Nampak? Kereta riba, rumah riba, peti air riba, TV riba, habis riba. Dan macam mana hidup kita? Lepas tu tak payah pening kepala lah. Garuk kepala sampai botak habis kepala. Garuk, kenapa lah anak kita nakal sangat. Dah campur dalam barang rumah benda haram, benda yang tidak disukai oleh Rasulullah dan Allah. Macam mana nak jadi berkat? Macam mana nak hidup boleh elok? Habis ustaz nak beli macam mana? Bukan boleh bayar cash. Jangan buat pinjaman yang ada riba. Buat pinjaman Islamik yang tidak ada riba di dalam dia, tapi mahal sikit lah, bayaran pun tinggi sikit. Habis nak macam mana? Terpaksa berkorban. Itu demi agama. Kita ni untuk agama ni tak payah kata nak bayar lebih. Darah sanggup mengalir untuk Islam, nyawa sanggup bagi untuk Islam. Tak payah kata nak bayar lebih. Ini baru nak suruh bayar lebih, tak sanggup dah untuk agama, untuk Islam. Tapi terhegeh-hegeh nak masuk syurga. Cik, pintu syurga mana nak buka kalau gitu?
Itu sebab tu bukan senang nak masuk syurga. Pengorbanan kena tinggi. Pengorbanan para sahabat dengan turun medan perang, angkat senjata tengah-tengah bulan puasa perang. Kita Allah tak suruh korban tahap tu. Allah suruh korban harta je. Nak biar keluarlah duit lebih sikit, jangan kamu libat dengan riba. Allah suruh korban bahagian tu. Itu pun tak dia nak buat dah. Tapi cita-cita nak ikut sahabat macam mana kan? Dia begitu. Kemudian jinayat undang-undang ikut Islam lah. Macam mana kami nak buat jinayat undang-undang ikut Islam? Takkan kami nak potong tangan orang. Memang bukan kita yang kena buat, pemerintah. Tapi kita boleh tak pilih pemerintah? Boleh. Jadi tugas kita lah tu. Kita kena pilih pemerintah yang nak melaksanakan undang-undang Islam. Baru tersempurna jinayat itu ikut Islam. Jinayah tadi tu kan? Tiba-tiba yang naik orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, mu tanggung kan? Siapa yang pilih tu tanggung. Seolah-olah dia menafikan satu aspek di dalam kehidupan cara Islam tu. Maka tak sempurna cara hidup Islam dia. Sebut atas nama je lah, atas IC je lah. Tu. Yang terakhirnya ulama menambahnya dengan siasah. Apa makna siasah? Siasah artinya politik Islam. Pada asalnya siasah tak masuk sekali sebab belum nampak lagi kepentingannya di alam sekarang. Mungkin zaman dulu belum lagi. Tapi bila dah lama-lama nampak itu menjadi satu kepentingan untuk melaksanakan segala-galanya daripada ibadat, munakahat, muamalat dan jinayat, siasah yang memegangnya. Kerana kalau pemerintahan tidak menitik beratkan ibadat, adakah orang Islam akan buat ibadat ikut cara Islam? Kalau hari ini jabatan agama Islam tak ada bagi setiap negeri atau negara, tak ada jabatan mufti, tak ada. Jadi orang walaupun nama Islam ikut sukati, walaupun sudah ada jabatan mufti, jabatan agama pun, orang masih langgar lagi ikut sukati dia, ikut Islam cara dia, bukan ikut Islam cara ilmu yang telah diajar oleh alim ulama. Apatah lagi kalau tak ada langsung. Tu penting pemerintahan. Bila ada pemerintahan yang ikut cara Islam, ibadat orang Islam akan terjaga. Kan? Kita pujilah kerajaan yang ada pada hari ini. Belum apa-apa dah bicara tentang pembukaan sekolah tahfiz. Maknanya dia meletakkan sekolah tahfiz tu penting. Kan? Walaupun dalam bicara tentang sekolah rendah juga dan sebagainya, tapi terus Menteri Agama dan sebagainya menyebut kita akan mula buka sekolah tahfiz secara berperingkat ini. Maknanya ada dalam kepala pemerintah berkenaan hal-hal agama, institusi-institusi agama. Baru betul. Kan? Kemudiannya munakahatnya akan terjaga bila pemerintah ikut cara Islam. Dapat dikawal cara nikah kahwin yang betul. Muamalat lebih lagi terjaga. Bank-bank kalau pemerintahan ikut cara Islam, maka akan dapat dihindarkan cara-cara yang syubhah ataupun yang haram dalam sistem ekonomi negara. Jadi penting siasah tu. Jangan pandang ringan. Ini dia kata politik letak luar. Politik kemah cakap. Kita kata bukan politik letak luar, mu letak luar. Ada politik letak luar. Udkhulu fi silmi kafah. Baca ayat tu. Masuk ke dalam Islam tu semua sekali. Apa semua sekali? Semua. Politik ke apa ke, semua sekali ada dalam Islam. Sebab Islam itu cara hidup. Kita bicara dah tadi. Islam tu cara hidup. Jadi nak hidup kena ada politik dalam hidup. Kena ada. Maka politik mesti dipandu dengan Islam. Tiba-tiba meninggalkan Islam dengan politik, memisahkan antara Islam dengan politik. Bila Islam terpisah dengan politik, siapa yang akan menguasai politik? Kafir. Bila politik menguasai kafir, maka politik akan jaga segala aspek dalam Islam. Ibadat kafir jaga, munakahat kafir jaga, muamalat kafir jaga, jinayat lagi kafir jaga. Habislah. Dan macam mana kita nak ikut cara Islam kalau gitu? Kalau negara kita memang negara pemerintahan orang kafir, orang Islam tu minoriti, orang kafir tu majoriti, itu tak pelik lah. Macam negara Amerika, England dan sebagainya, itu tak pelik. Sebab negara pun memang pemerintahan orang kafir dah. Ini mengaku negara Islam, perlembagaannya Islam. Maka mesti kita memastikan yang memerintah itu orang Islam dan yang mengendalikannya itu mengikut cara Islam. Baru betul. Itu. Sebab tu majoriti penting. Kita salah faham dengan makna adil. Dia faham makna adil ni mesti sama rata. Bukan. Adil makna sama rata, bukan.
Itu adil yang dipahamkan oleh barat kepada otak kita. Adil mesti sama rata. Adil bukan sama rata dalam Islam. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai'i fi mahallihi. Kamu letak pada tempat yang betul. Adil tu. Nah, orang kata temperature tu scan kat dahi, tak dia scan ponggong. Adil lah tu. Bongok lah tu namanya. Macam tu lah. Tidak meletakkan pada tempatnya. Nah, ataupun dia ada anak 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Kan? Jadi yang lelaki ni minta ayah, abi nak kopiah. Jadi dia pun belikan anak lelaki kopiah. Dan betul dia kata untuk memberi keadilan, yang perempuan pun aku belikan kopiah. Cerdik ke bodoh bapak tu? Bapak tu kena masuk pasti balik. Bengong lah bapak tu. Nah, jadi adil macam mana? Anak lelaki beli kopiah, anak perempuan beli tudung. Tiba-tiba anak lelaki kata, ayah tak adil. Nah, kakak ayah belikan tudung, abang ayah belikan kopiah. Barulah pelik. Barulah kita cubit anak tu. Tapi tak apa, budak ni bapak tak reti. Budak tak reti boleh tahan kira kan? Jadi kita pun terang, kamu lelaki mana boleh kain tudung, kain kopiah. Jadi itu makna adil. Makna adil meletakkan satu pada tempatnya. Kopiah untuk lelaki, tudung untuk perempuan. Itu adil. Tiba-tiba kita nak buat kerajaan yang adil, kita kena sama rata semua agama, semua bangsa. Balik kepada sejarah. Bumi ini namanya apa sebelum Malaysia? Namanya Tanah Melayu. Sudah berubah jadi Malaysia pun masih lagi ada nama Melayu dalam negara tu. Malaysia. Malay tu benda Melayu. Bila ada nama Melayu, boleh ke Melayu sama rata dengan bangsa lain? Tak boleh. Sebab ini tuan tanah, maka Melayu kena lebih. Adapun yang lain bukan kita tolak terus, bagi sikit-sikit lah. Tapi Melayu mesti lebih. Itu baru nama adil. Sebab apa adil? Sebab kami tuan tanah. Dia begitu. Ada sekali tu kawan dia tunjuk video cerita Piramli, Doremi, bahagian yang mana tak ingat lah. Tapi dia pergi buat rumah atas pokok. Pokok tu tanah orang. Pokok tu atas tanah orang. Lepas tu dia pergi buat rumah atas pokok orang tu. Dia jadi tuan tanah pun mengamuk marah. Kenapa hang buat buat rumah atas tanah aku ni? Kami tak buat rumah atas tanah kamu. Kami buat rumah atas pokok. Lepas tu dia sampai panggil polis apa semua. Benganglah dia report polis. Dia kata ni, tengok ni orang buat rumah haram atas tanah saya. Polis tengok, polis kata ni bukan rumah haram, ni rumah makruh. Dia cerita Piramli. Dia nak fahamkan kita macam tu lah hari ni. Kan? Lawan toke. Tuan tanah lagi lawannya. Macam itulah pada hari ni. Jadi kita kena faham. Biar adil tu kena pada tempatnya. Itu makna adil. Macam kita lah, kita ada sebuah syarikat. Kita lah daripada syarikat tu mula-mula nak naik, kita lah yang berkorban. Duit kita habis, beli barang itu ni jatuh naik, kita tanggung. Sampai akhirnya syarikat kita dah stabil, ada ramai staff. Kemudian ada beberapa staff yang kita pilih, dia bekerja dengan kita, bagus, cerdik, pandai, sehingga kan dia boleh buat sale. Dia buat sale tinggi pula tu. Sampai keuntungan syarikat menjadi meningkat. Bila sampai dapat ke gaji, boleh ke pekerja tu tanya kita, kita ni bos, dia tanya, bos dapat berapa bahagian untung syarikat? Kata bos tak banyak manalah, ada dalam 2 juta. 2 juta tu kita kena bahagi 2. Bos juta, saya 1 juta. Kita tanya balik, kenapa pula? Sebab yang menyebabkan syarikat ni jadi untung banyak saya. Kalau saya tak kerja sini, macam mana syarikat nak untung? Jadi saya kena dapat sama macam bos. Boleh tak bos nak bagi macam tu? Bos kata tak apalah, itu pintu keluar, baik awak keluar sekarang. Kalau tidak saya terajang. Nak kena buang macam tu. Sama juga ni. Walaupun mu nak kata orang cakap apa, menaikkan nama negara dalam
sukan lah, dalam badminton lah, tak kira lah dalam apa pun, mu menyebabkan negara jadi hebat, jadi kaya, tak kira mu buat macam mana pun, mu bukan tuan tanah. Macam tu kat syarikat tadi. Walaupun pekerja tu hebat macam mana pun, dia tetap tak boleh lawan bos dia, tokek dia. Itu kena ingat. Itu makna adil. Ada pula begitu. Faham tak ni? Kalau tak faham lagi tak tahu. Baik. Jadi itu makna agama. Jadi tanda-tanda beragama, ulama membahagikannya kepada 4. Kepada 4. Kita tengok satu-satu. Nanti kita terus sambung yang kita punya yang berhenti itu. Ini nak bagi ingat balik je. Pertama, sah i'tikad yang jazam dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah. Pertama, kita simpulkan ringkas-ringkaskan. Pertama, tanda seseorang itu beragama, maksud beragama ini tanda Islam dia. Agamanya Islam. Apa tanda dia seorang Islam? Ada 4. Yang pertama, kata Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani dalam kitab Fadilatul Faraid, tanda dia itu Islam yang pertama, i'tikadnya mesti betul. Maksud i'tikad betul macam mana? Pegangannya mesti tepat. Apa pegangannya? Ahli sunnah wal jamaah. Tu Nabi kata umat aku akan berpecah pada 73 golongan, 72 semua finnar, dalam neraka. Satu je selamat. Mana satu tu? Ahli sunnah wal jamaah. Nama lain daripada tu tak terpakai. Tak terpakai. Tak kira lah boh lah nama apa pun, ayah pin ke, ayah pan, ayah pun ke, tak kisahlah kan. Tak lain daripada tu finnar, dalam neraka. Yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Cuma kita nak kena kenal siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Takut kita sebut aja tapi rupanya tak masuk dalam geng. Ahli sunnah artinya orang yang mengikut sunnah Nabi. Apa yang ditinggalkan Nabi dia ikut. Apa yang Nabi tinggalkan? Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, dan kamu tidak akan sesat selagi mana berpegang kepada kedua ni, iaitu kitab Allah wa sunnah, yakni Quran dan juga hadis-hadisku. Pegang 2 ni, pegang Quran, pegang hadis. Kemudian ulama menambahnya, sebab mutaakhirin, zaman-zaman kita yang makin beredar zaman ni, kadang-kadang ada perkara-perkara yang tidak disebut secara jelas di dalam Quran ataupun hadis. Maka ulama menambah lagi 2, iaitu ijma' dan qiyas. Maka menjadi i'tikad ataupun pegangan dalam ahli sunnah wal jamaah mesti dipegang 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi ulama sepakat kata siapa tolak qiyas kafir, siapa tolak ijma' kafir, siapa tolak hadis confirm kafir dah. Tolak Quran lagi kafir. Jadi yang tak kafirnya 4 ni kena pegang. Quran pegang, hadis pegang, ijma' ulama. Apa maksud ijma' ulama? Kesepakatan ulama. Bila ulama sepakat benda macam tu, kena ikut ulama. Kias, apa yang telah dikiaskan oleh ulama. Kadang-kadang satu perkara tu tak ada disebut di zaman dulu, baru datang hari ni. Contoh isap vape kan? Zaman Nabi mana ada vape kan? Zaman sahabat pun tak ada vape. Zaman sekarang baru ada vape. Jadi macam mana? Ulama kias. Vape sama dengan rokok, sama dengan perkara-perkara yang boleh mencemarkan muruah Islam, menyebabkan maruah Islam nampak tak cantik, nampak tidak beradab, nampak tidak elok, maka disuruh tegah, ditinggalkan. Maka ada pandangan yang meletakkan hukumnya tetap haram, sama macam benda-benda yang lain kan? Tu jadi kena ikutlah. Kena ikutlah. Sebab itu kias daripada ulama, ijma' dan sepakat daripada ulama. Dia begitu. Tapi ada ke ustaz mengajar dia kata rokok tak apa, dia kata, betul tak? Ada. Sebab ustaz tu hisap rokok. Tu sebab dia kata tak apa. Kalau dia kata tak boleh, dia kena dulu. Kena jujur dalam ilmu. Mu buat ke tak buat, kena jujur dalam ilmu kan? Dia gini, pendapat Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata rokok terbahagi 2 hukum, makruh dan haram. Okey, baik. Apa yang bila jatuh makruh? Makruh jatuh atas orang yang sudah hisap lama. Otai kan? Jenis dia jentik kotak okok belah bawah tu, campak okok masuk tu dalam mulut. Tu memang otai hebat lah tu. Orang lama orang kata. Terror dah dia kan? Jenis otai lama makruh kata Dr. Yusuf Al-Qardawi. Hukumnya makruh.
dan hendaklah ditinggalkan, ikut berperingkat. Tapi mesti ada niat dalam hati untuk nak berhenti. Nak buat macam mana cara berhenti, ikutlah. Berhenti membeli, lepas tu ngepau pula ke. Ada kadang saya berhenti beli, tapi ambil orangnya. Nampak contoh tak guna juga kan. Tapi makna kata mesti ada niat nak berhenti, kata Dr. Yusof Al-Qaradawi. Tapi hukumnya dikatakan makruh, sebab nak tinggal terus memang payah, kadang-kadang benda barang ketagih. Tapi hukum haram pula, Dr. Yusof Al-Qaradawi juga kata ada ketika rokok jadi haram. Bila haram? Bila orang yang belum lagi isap rokok kemudian ada niat nak isap rokok, maka hukumnya haram. Tegas, supaya jangan dia bersenang-senang untuk nak isap, padahal dia tak isap lagi kan. Dari situ. Jadi ini pendapat yang paling orang cakap apa, menyeluruh kepada semua orang, senang. Setengah pendapat tok guru pondok haram semua tak boleh. Jadi keras sangat pula. Jadi kita ambil pendapat ni. Senang. Tapi jangan kita buat relax. Alah ustaz, makruh je pun dia kata. Memanglah makruh, tengok asal perkataan. Mim kaf roha makruhun, asal perkataan karoha. Kaf roha. Karoha tu makna benci. Makruhun yang dibenci. Apa macam masih? Dia kata alah ustaz, makruh je pun sokok ni. Umpama dia kata alah ustaz, Allah benci je pun. Nak Allah benci kita. Dan kalau Allah benci, macam mana kita punya doa? Macam mana kita punya semayang? Macam mana kita semua ibadat kita? Bayangkanlah. Dia ada benci tanpa orang cakap apa? Dihukum. Ada benci dengan dihukum. Ada kadang-kadang tak dibenci tapi dihukum. Kan? Hukum macam mana hukum? Kenalah bala Allah bagi kat dia, tapi Allah tak benci. Cuma Allah beri bala pada dia kerana Allah nak beri dia kesedaran. Macam para wali, ada satu orang tu, dia jenis jaga sungguh waktu semayang. Bila masuk je waktu semayang, dia terus segera semayang. Yang cerita ni apa nama tu? Syekh. Lupa nama Syekh tu. Kat Kedah tu. Yang selalu selawat tu, nama apa Syekh apa? Lupa pula dah. Dia ekor seban dia tepi ni. Bukan Syekh Sanusi. Sikit-sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dah nama tu? Syekh Zanul Asri. Syekh Zanul Asri yang cerita. Dia kata ada satu orang tu, dia kenal lah orang tu. Orang tu jenis jaga waktu semayang. Satu hari dia tengah bersih-bersihkan kebun dia. Kat kebun dia tu dia tengah potong rumput. Potong rumput. Tiba-tiba bunyi azan. Kemudian sikit lagi rumput, ada sikit lagi depan tu yang tak dipotong lagi. Mula-mula dia niat nak berhentilah, nak segera semayang. Tiba-tiba terdetik pula dalam hati ni, kata alah sikit je lagi, habiskanlah halang-halang. Lambat sikit semayang, apa salah gitu. Lagi dia pun buat. Tak semena-mena Allah nak tegur dia, mata pisau mesin rumput tu tiba-tiba tercabut. Tak pernah dalam sejarah dia mesin rumput cabut. Kali tu Allah buat tercabut. Cabut, nampak? Nampak? Cabut, pong, kena kaki. Allah, darah mancut-mancut. Mujur ada anak dia ikut. Selalu dia pergi seorang. Tapi Allah nak buat takdir, ada anak dia ikut. Menjerit panggil anak dia, bawa lari ke hospital. Habis start daripada tu dia geleng kepala, dia kata start daripada ni, ya Allah maafkan aku, ya Allah, start daripada ni aku tak tinggal lah. Aku takkan lewat walaupun sikit. Walaupun ada kerja sikit lagi nak buat pun aku tinggal yang tu lah. Kan? Jadi Allah hukum dia dengan kena mata pisau. Adakah dia jahat? Bukan jahat. Kalau lambat sikit semayang dosa je. Tak. Tapi sebab Allah sayang sangat kat dia, Allah tegur dia. Tapi tegur gitu. Tegur pun seram kat tegurnya tu dah. Tapi tu Allah sayang. Ada kan kadang Allah buat macam tu. Ada kadang-kadang Allah benci tapi Allah tak hukum. Tu SAJAT tu nama. Dia ingin kata kalau saya salah mesti saya kena. Dekat Mekah dia buat relax gitu. Kadang-kadang Allah benci tapi Allah tak hukum dia. Kerana Allah nak terus lagi biar dia dalam orang cakap perkara yang salah, makin jauh. Kita tak nak yang macam tu. Jadi dia begitulah ukuran kita dengan Allah Taala. Jadi biarlah iktikad tadi tu biarlah betul-betul jazam.
Betul-betul kepada ahli sunnah wal jamaah, pegang Quran, hadis, ijma', qiyas. Pegang kemah-kemah. Jadi bila ulama' tegur dan sebagainya, jangan buat lebih kurang. Macam bila ulama' kata makruh dibenci, ganglah betul-betul dibenci. Dan kalau payah sangat, ikhtiar juga buat satu kaedah macam mana aku nak tinggalkan benda ni, sokok ni tadi ni. Kan, berhenti pelan-pelan. Jangan buat dek juga. Takut-takut kalau Allah tegur, kan macam-macam Allah tegur. Tapi tak apalah, kurang-kurang Allah tegur tanda Allah sayang. Tapi kalau Allah tak tegur, lebih parah lagi, kan? Tu kita takut. Macam ada anak dengan bapak. Masa kecil-kecil, bapak ni rotan, terajang, malas mayang, kena penampar lagi. Kan? Sebab budak tu kecil lagi, umur belasan tahun. Lepas tu besar panjang dah, umur 28, siap kahwin dah. Ada anak pula dah. Kan? Dia balik rumah, dia buat perangai. Dengan bapak cakap kasar, bapak minta tolong sikit. Ayah buat sendiri ya. Ayah ni suruh orang. Orang banyak kerja ni. Sarang gitu. Mayang dalam malah. Ayah kata semayang pergi surau. Pergi je lah. Buat warak pula, bajik malaikat ni. Disarang bapak dia. Bapak terajang dia tak? Tak terajang lah. Bapak pun tak larat dah. Bapak pun dah berusia dah. Bapak pangkat tuk lah. Umur 94 dah bapak. Kan? Siang ke atuk tu. Kan? Dia pun tak larat dah. Takkan nak terajang, takkan nak sepak. Kan? Tapi dalam hati dia macam mana? Menyampah aku dengan anak aku ni. Kerah pala, degil. Kan? Aku cakap melawan, kau hajar punya anak. Aku tak reda. Dia cakap begitu, walaupun dia tak penampar kita, tapi pedih tak pedih? Begitu juga, walau Allah tak hukum satu-satu orang hamba, tapi Allah kata aku benci dengan hang. Allah, pedih tak pedih? Pedih lah. Walaupun tak jadi apa-apa, tak jatuh tangga, tak terpijak paku, kan? Tu gitu. Baik, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, benar qasad, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Syarat yang kedua, tanda dia beragama Islam, mestilah tujuannya itu benar. Apa yang dia buat tu tujuannya betul. Tapi kena ingat, jangan menghalalkan cara. Kalau nak tolong orang susah, rompak bank. Kan? Dia pun rompak bank, bila kena tangkap boleh. Asal rompak bank? Saya nak tolong orang susah. Nampak? Walaupun tolong orang susah tu baik, tapi rompak bank tu jahat. Tak boleh menghalalkan cara. Tak boleh gitu. Walaupun niat baik, dia mesti niat baik dan amalan pun baik. Tak boleh niat baik tapi amalan buruk. Macam tu sedap kan? Air tu arak tapi dia niat zam-zam. Dia kata aku niat zam-zam ni, tak jadi zam-zam air tu. Tak jadi, tetap kasbek kan? Dia begitu. Tak boleh buat main gitu. Tapi kalau air kosong, kita kata kasbek, jadi kasbek, walaupun tak mabuk. Ni hukum ulama kata. Kalau air biasa dikata arak, hukumnya jadi arak dan haram minum. Minum tak dosa. Tak boleh buat main-main benda-benda gitu. Lepas tu jangan main-main buat hukum hakam dalam Islam tu. Kemudian ibadatnya mestilah ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas asal perkataan khalas. Khalas tu maksudnya selesai. Udah. Maknanya tak payah duk ingat-ingat dah. Selesai. Gitu. Itu makna ikhlas. Tapi kalau kita ingat-ingat, tapi kalau ikut kaedah tasawuf dalam kitab Hikam, dia kata kalau kita masih lagi ingat amalan kita, itu bermakna amalan itu belum lagi diambil oleh Allah. Maknanya masih lagi tergantung. Maknanya tak kemah, tak cantik, tak elok. Mesti kita kena, jangan duk ingat-ingat dah. Malam tadi bangkit tahajud ke apa, biar dah selesai. Kan? Ini nak cerita kat orang. Dia sembang kedai kopi. Kan? Dia kata malam tadi hujan lebat tau. Kawan dia kata, ya hujan lebat. Tak perasan pula. Hujan lebat, kilat kuat. Time aku nak angkat takbir, tiba-tiba kilat menyambar. Time aku nak angkat takbir. Dia nak sebut yang tu sebenarnya. Bukan cerita hujan tu. Hujan tu mukadimah aja.
Tapi nak ceritanya dia angkat takbir tu tengah malam. Jadi kawan tanya, angkat takbir? Halah tahajud, kata. Oh, kuat tahajud. Dah biasa-biasa, ada kat 8 tahun dah. Aduh, kena tipu dengan setan. Habis rosak amalan. Tak jadi apa dah, jadi debu yang berterbangan. Satu bukan begitu. Ikhlas buat tak tahu sudah. Kita belanja kawan buat tak tahu. Kita buat apa baik kat orang buat tak tahu. Tapi bila kita buat jahat kat orang, ingat sampai bila-bila. Walaupun kawan tu dah maaf, kita ingat lagi. Bukan kawan tu ingat, kita yang ingat. Supaya kita ingat kita ni bukan baik sangat. Tu yang pertama. Yang kedua, supaya kita jangan ulang lagi buat macam tu pada orang. Tu cara dia. Ini jahat kawan tu kita ingat sangat. Jahat diri sendiri macam tak ada langsung. Oh, bajet. Tu. Ikhlas. Ketiga, menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Antara tanda dia ni Islam, iaitu dia sempurnakan apa yang telah dia janjikan. Apa maksud yang telah dia janjikan? Mengerjakan apa yang Allah suruh. Sebab dulu kita dah janji di alam roh dulu. Alam roh ni semua serentak. Sebab tu kita ni dari segi roh sebaya semua. Adapun dari segi jasad, ia berbeza-beza. Ada pangkat tok, pangkat pakcik, ada pangkat ayah, ada pangkat anak, cucu, cicit dan sebagainya. Berbeza-beza umur. Tapi kalau segi roh, kita semua sebaya. Tak payah kata kita yang sini, tok kita, tok nyang kita, tok nyut kita. Yang dulu-dulu, semua sebaya. Sebab roh dijadikan serentak. Di tulang sulbi Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian nak bersambung dengan jasad, barulah berbeza-beza mengikut ketentuan Allah. Siapa keluar, Allah kata keluar dulu, dia keluar dulu, sambung dengan jasad dia, baru keluar wek. Macam lah ni, mungkin cucu kita ke cicit kita yang belum lahir, ada dah roh dia, tengah tunggu turn bila nak sarung dengan jasad. Tapi makna kata roh tu sama semua. Jadi di alam roh tu kita dah berjanji kepada Allah bahawa kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau kamu benar-benar seorang yang Islam, hendaklah kamu sempurnakan apa yang telah kamu janjikan di alam ruh dulu. Sempurnakanlah. Masa kita alam ruh, kata ulama, Allah tayang kepada kita sekali lalu perjalanan hidup kita. Tapi secara sekejap gitu, sekali lalu, zup gitu. Sebab tu kadang-kadang ada kita perasan dalam hidup kita ni, bila terjadi satu perkara, kita terdiam sekejap, lepas tu kita kata, macam pernah jadi ya benda ni. Macam pernah jadi ya ustaz duduk kat depan ni. Kata. Kan? Dia rasa macam pernah berlaku. Bila berlaku? Sebenarnya dia pernah tengok di masa alam ruh dulu. Macam pernah jadi benda ni. Lepas tu kawan dia tanya, lepas jadi tu jadi tak tahu gelap tu pun. Lain macam gelap tu mati bang. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Sini okey lagi. Kan? Contoh. Tapi makna kata memang ada. Sebab tu kadang-kadang kita duk perasan begitu. Kalau orang kata apa, karma ke benda dah. Kan? Tapi dia begitu. Jadi itu. Yang ketiganya, mestilah ibadatnya menyempurnakan apa yang telah dijanjikan dengan mengerjakan segala yang disuruh. Sebab tu Tok Khatib sebut dalam khutbah, ittaqullah, maknanya melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Begitu juga yang keempat ni, iaitu ketiadaan melampaui singkat ataupun maknanya batas. Jangan melampaui batas, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkan. Apa yang Allah larang jangan langgar. Dia dalam agama ni, hidup kita ni umpama berjalan. Bila berjalan di jalan, dia kan ada divider, ada batas, divider kanan, divider kiri, ada batas. Jalan straight, jangan terlanggar batas tu. Jangan out daripada, jangan terkeluar daripada batas. Keluar daripada batas, accident. Gitulah bila orang keluar daripada jalan agama, accident, hidup dia jadi rosak. Dia sangka betul, ada orang dah keluar daripada divider, dia jalan lagi. Dia kata betul jalan ni, padahal salah lah. Ada orang terkeluar daripada jalan agama Islam, dia sangka betul jalan itu, padahal jalannya terumbang-ambing. Kita carilah
Dia tanda kita ni betul dalam agama tenang. Itu tanda dia. Kalau kita tak ikut jalan agama, tenang ke? Cuba tanya. Tanyalah siapa-siapa pun. Tanya orang kafir, hidup dia tenang? Tak tenang. Apatah lagi nak mati, lagi tak tenang. Kan? Kita yang hadir solat berjemaah apa semua, insya-Allah. Walaupun mungkin ada sikit-sikit masalah, tapi sekurang-kurang ketenangan tu masih lagi Allah berikan pada hati kita. Itu yang dipanggil nafsu mutmainnah. Nak nafsu yang tenang Allah beri, kan? Tengok orang yang tak rajin, dia bagus dah, dia Islam, tapi tak rajin ke masjid surau. Hati dia serabut mana? Serabut hutang banyak, kerja serabut sana serabut sini, tak tenang. Bila dia tenang? Bila kerja semua tu kena pecat. PKP kan? Orang pun buang kerja apa semua, tak ada kerja, dia duduk mana? Duduk masjid baru dia rasa tenang, duduk masjid lah baru tenang. Dan sebelum ni asal hang tak tenang, sebab hang cari lain daripada agama. Itu jadi masalah. Bukan salah kerjalah, agama tetap agama, kan? Macam ada setengah ibu bapa, kita tanya dia, kenapa tak hantar anak sekolah agama? Saya bukan nak jadikan anak saya ustaz, saya nak jadikan anak saya saintis. Lah, tak masalah jadi saintis tu. Tapi kan agama kita Islam, dan takkan nak jadikan anak saintis kafir. Bila kita kata gitu dia marah. Tapi betul lah, semata-mata belajar sains, lepas tu agamanya tang mana nak duduk? Sebab dia tak mengaji. Itu yang banyak jadi hari ni kerjaya hebat-hebat, pakai tali leher, kot kemah-kemah, baju kereta mahal-mahal, hebat-hebat kereta, kan? Tak baiklah nama kereta Malaysia gini, kereta jenis kereta orang putih semua, kan? Nak sebut orang payah, Velfire. Nak kereta mahal. Hebat kereta. Tapi tanya rukun Islam, rukun iman, kadang-kadang kantai tak boleh jawab. Kan? Rukun Islam ni lagi boleh tahan kira lah, basic. Rukun semayang kadang tak boleh jawab, kan? Habis itu pada benda-benda basic je, bukan tanya bab dalam-dalam, bukan tanya ayat Quran lagi, kan? Tulis jawi nama sendiri tak lepas dah. Jadi macam mana? Sebab apa? Sebab makin jauh daripada rahmat Allah. Jadi biar kita hidup tak setara mana pun kita. Kereta pun kereta biasa je, kan? Tutup pintu kanan, terbuka pintu kiri. Macam mana kereta musuh dah kereta. Nak buka signal, naik wiper, sian kereta, kan? Exhaust ikat dengan dawai, tak apalah. Tapi boleh hadir rumah Allah. Hebat lah tu, boleh hadir rumah Allah, kan? Boleh naik tangga masjid, boleh naik tangga surau. Orang lain duk bangga boleh naik gunung Everest. Wah, pun naik gunung Everest. Tak ada kerja. Beruang kutub atas tu pun terkejut. Naik sampai sini naik, dia kata. Apa faedah naik situ? Ada hadis kata boleh pahala naik gunung Everest. Tapi naik masjid boleh pahala. Tapi berapa ramai boleh naik? Patut kita syukur boleh naik ni. Boleh lepas-lepas naik ni pacak bendera. Berjaya aku naik. Nampak kejayaan besar. Sebab bukan semua orang boleh naik, kan? Dia itu Allah bagi. Syukurlah kita. Itu tanda kita beragama, yakni menyempurnakan janji kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang disuruh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya kita nak tambah sikitlah dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imamul Ghazali rahimahullah. Bicara tentang soal takwa. Dia begini. Kalau kita baca lepas ni, dia sebut dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam dan iman dan ihsan. Agama ni dia 3 serangkai ni, iaitu Islam, iman, ihsan. 3 peringkat. Ada orang dia peringkat pertama je Islam, tapi belum tentu iman. Kita takut, kita duk tentulah takut situ. Bukanlah kita doa tak, tapi kita takut-takut. Kena ada rasa takut-takut. Macam mana tu ustaz, dia Islam tapi tak beriman? Ada. Itu dipanggil munafik. I see Islam, pakai baju Melayu macam orang Islam lain juga, kain songkok, kain kopiah, baguslah. Kain plekat apa semua bagus. Dari segi zahir memang tak nampak dia macam Buddha, tak nampak dia Hindu, tak nampak dia Kristian, tapi nampak macam orang Islam. Tapi bila bicara tentang hukum Allah, dia orang pertama paling lawan.
Hei, buat apa nak buat hudud potong tangan ni? Gila apa? Itulah namanya Islam tapi tidak beriman. Sedangkan ayat hudud tu ayat dalam Quran. Tilka hududullah. Ini hukum aku, kata Allah. Kan? Perintah suruh tu bukan politik suruh, bukan parti suruh. Allah suruh. Tiba-tiba dia condemn. Tiba-tiba dia pertikai. Dah layak ke bernama iman dalam hati dia? Dah. Akhirnya dia hanya Islam tapi bukan iman. Jadi orang begini dikategorikan sebagai munafik. Bila munafik, maka jawab dalam Quran, dia sama taraf dengan kafir. Cumanya yang disebut betul-betul kafir tu jelas kafir dia. Nampaklah 3 line atas dahi, nampak. Tu kafir dia. Rantai salib nampak. Tapi orang ni tak ada dahi-dahi, tak ada kapur. Kan? Tak ada rantai salib, kain kopiah elok. Tapi menolak apa yang dibawa datang oleh Rasulullah, maka jadi kafir. Itu dipanggil munafik. Tu musuh dalam selimut. Kemudian makam kedua, iman. Kita tak nak duduk tang Islam je, mesti sampai iman. Biar kita ni Islam dan iman. Makna kata kita sempurnakan rukun Islam yang 5 perkara tu, dalam masa yang sama sempurnakan juga rukun iman. Maknanya kita semayang dah, tapi bukan hanya semayang, yakin kepada Allah dalam segala aspek. Kan? Cuma yang selalu kita ni diuji, rata-rata kebanyakan manusia, kebanyakan orang, ialah ujiannya rezeki. Bak lain mungkin dia gagah, tapi main dengan rezeki banyak yang tewas. Sampai ke rezeki tak yakin rezeki daripada Allah. Takut, anak hang ni ngaji tahfiz ni, SPM tak ada, macam mana masa depan? Mula dah kelang-kelibut gelisah. Dan SPM ke menjamin masa depan? Dia jawab sekali. SPM confirm boleh cerah masa depan. Kawan saya ramai degree pun tak ada kerja. Tak payah kata SPM, degree tak ada kerja. Belum tentu. Tapi inilah menjadi pegangan masyarakat kita yang jauh daripada akidah Islamiah yang sebenar. Ini kita takut. Sikit lagi boleh? Ikut sangat. Nak sikit je. Kemudiannya yang ketiga, ihsan. Ihsan ni maknanya takwa. Islam kalau sampai iman ni pun okey dah. Maka orang awam tak apalah. Yang penting hati kita yakin betul-betul pada Allah. Jangan risau soal miskin kaya, soal mengaji tinggi. Yakin Allah yang jamin segala-galanya. Janji kita ikut apa yang Allah suruh saja. Itu dah jadi makam orang awam, biasa-biasa. Orang yang dapat 2 makam ni pun kira boleh dah masuk syurga. Walaupun mungkin dia masuk neraka dulu, mungkin. Sebab apa? Sebab dia ada dosa yang dia Allah tak ampun lagi ke apa sebagainya. Jadi dia kena bakar dulu dalam neraka. Kemudian dalam hadis sebut, Nabi kata akhriju minan nar. Allah perintahkan pada malaikat, keluarkan daripada neraka itu mana-mana orang yang dalam hatinya ada iman, walaupun sebesar biji sawi. Sebab tu iman tu penting, walaupun sikit. Ada sebesar biji sawi. Kata setengah pandangan, kata maknanya dia pernah sebut kalimah la ilaha illallah walaupun sekali dia pernah sebut, maknanya sudah ada iman dalam hati dia. Maka walaupun dosanya banyak mana pun, dibakar dalam api, dibawa keluar, masuk juga dalam syurga. Batu kita ratib tahlil, kita buat zikir tu lebih daripada sekali, supaya biar kemah la ilaha illallah dalam hati kita. Buh sampai 100. Buh sampai 100 tu kalau kuih je lah dia hidang. Tapi kalau ayam golek 10 je, cepat sikit habis ni kata. Tu. Kemudian yang ketiganya ihsan, yakni takwa, yakni pelihara, jaga-jaga. Ini makam paling tinggi lah, ni paling hebat. Ini nafsu yang terjaga elok. Nafsu yang mardiyah, radiyah, wali-wali Allah. Orang yang ada makam sampai yang ketiga ni, ihsan ni, selalunya bi ghairi hisab, tanpa hisab. Jalan atas titian sirat, zuk, tak lintah langsung neraka, masuk syurga terus. Sebab apa? Sebab orang yang ketiga ni ihsan. Ihsan ni lebih, kan? Sebab tu kalau perasan Tok Khatib sebut apa? Bil adli wal ihsan. Dia mula-mula sebut adil, kemudian ihsan. Adil baru bagi yang sepatutnya. Kita hutang RM5, kita bayar balik RM5, itu namanya adil. Tapi ihsan ni, kita hutang orang tu RM5, kita bayar balik RM10, lebih RM5. Tu kan riba. Tapi kita sengaja bagi.
Orang tu tak minta. Kalau orang tu minta baru jadi riba. Tapi tuan hutang tak minta, kita sendiri nak bagi. Bagi lebih tu panggil ihsan. Tiba-tiba tuan hutang pula kata, tak apalah, tak payah bayar, aku halal. Lagi ihsan. Dua-dua dapat ihsan. Ihsan tu makam lagi tinggi sebab terlebih baik. Patutnya dia terima duit orang tu hutang dia. Memang dia layak sebab duit dia. Tak, tapi terlebih baik sampai halal. Allah. Ini makam tinggi ni. Hebat ni. Tu namanya makam takwa. Jadi orang yang bertakwa, Imam Ghazali sebut, dia ambil dunia sekadar perlu. Kita hari ni berlumba-lumba nak jadi kaya. Dah, makam takwa, kalau kita nak capai makam takwa ni, makam ihsan ni, ambil dunia sekadar perlu. Ibarat contoh, saya ringkaskan cerita. Nah, satu orang syekh dia buat ibarat, dia buat contoh. Dia kata ada satu orang tengah buat kuih, buat kek ke buat kuih ke, tengah dia uli-uli tepung tu, kemudian dia ludah dalam tepung tu. Tak banyak mana lah secawannya, kahak hijau. Ketui tung tepek situ. Nah, kita ni kita duduk belakang dapur tu, kita duduk tinjau. Apa ni? Pergi ludah dalam tu. Kita nampak lah. Kan? Kemudian dia tengok tak ada orang, dia tak pasang kita kat belakang. Dia pun tutup balik dengan tepung. Tutup. Dia buat hias lawa-lawa, buh bunga lah, buh apa krim atas tu, nampak cantik. Lepas tu dipamer di depan kedai. Kan? Orang yang tak nampak kejadian tu rasa macam mana kuih tu? Wih, sedapnya, lawanya kek ni, cantiknya. Duk pakat beli. Makan tu tarik hijau tu. Krim dia sedap hijau ni. Pandan rasanya ni. Pandan ke apa? Kita yang tahu tu rasa macam mana? Gelinya. Kenapa dia makan? Sebab orang tu tak tahu. Tapi orang tahu, dia akan jijik. Dia akan, geli. Tapi kalau dia lapar sangat pun, dia akan makan juga. Tapi dia makan yang luar saja. Sebab dia tahu kahak tu duduk dalam. Dia ambil cubit yang luar.